Okey, sedang direkod. Okey, kita ingat kembali apa yang kita dah belajar dalam tajuk lukisan berskala. Kat situ saya ada tulis ingat kembali. Apa yang awak perlu ingat dalam tajuk lukisan berskala? Ada satu rumus penting iaitu rumus dalam lukisan berskala iaitu okey, skala sama dengan apa skala? Lukisan bagi objek. Ya, lukisan. Okey, kita bahagikan dengan objek. Okey, jika ada jalan kerja pengiraan yang diperlukan untuk mencari jawapan, maka kita gunakan rumus skala sama dengan lukisan bahagi objek. Okey, tetapi jika soalan tanya skala berapa? Skala tu berapa? Okey, bila tanya skalanya ialah berapa, so skala mesti ditulis dalam bentuk nisbah. Okey, dalam bentuk nisbah iaitu lukisan. Okey, iaitu nilai pada lukisan nisbah dengan objek. Okey, sebab dalam tajuk lukisan berskala kita bandingkan lukisan dengan objek. Okey, lukisan dengan objek. Dan nisbah tersebut tak boleh tulis apa-apa nombor saja. Mesti dalam bentuk satu nisbah N. Yang mana satu ni lukisan mesti satu. Okey, lukisan mesti satu. Objek ialah N. N ini maksudnya apa-apa nombor. Okey, dan kita juga dah tengok semalam, last class, okey, apabila N besar daripada satu, okey, apabila N lebih besar daripada satu, lukisan akan jadi macam mana? Ada siapa boleh jawab? Lukisan akan jadi macam mana? Kelas, ada siapa boleh jawab? Lukisan akan jadi apa? Besar, sama saiz ataupun dia akan jadi lebih kecil? Kecil. Lukisan akan jadi lebih Kecil. kecil. Ya, betul. Okey, apabila N lebih besar dari satu, lukisan akan jadi lebih kecil. Okey, apabila N sama dengan satu, apa akan jadi pada lukisan? Sama saiz. Yes, Sama sama besar. saiz ataupun sama besar, sama saiz dengan objek. Apabila N lebih kecil daripada satu, maka lukisan akan jadi Lukisan lebih akan besar. jadi yes, lukisan akan jadi lebih besar. Okey, jelas Sebenarnya ini sahaja yang awak perlu tahu dalam tajuk lukisan berskala. Yang paling penting adalah ni. Okey, formula yang ini. Okey, iaitu skala sama dengan lukisan bahagi objek. Gunakan sahaja formula yang ini. Okey, awak hafal formula yang itu dan yang lain tak ada masalah. Okey, jelas Okey, dan kita tengok kat sini satu contoh soalan. Saya rasa soalan ni kita dah tengok dah last class, tapi tak apa, kita cuba sahaja. Okey, nampak besar tak? Boleh Boleh? Okey, kita tengok di sini. Khairul melukis segi empat sama dengan skala 1:1/3. So, apa yang dibagi pada soalan inilah yang pertama ialah skala sama dengan 1/3. Okey, jika panjang sebenar, kat sini ada perkataan panjang sebenar. Panjang sebenar tu maksudnya ialah objek. Okey, jika panjang sebenar sisi segi empat sama tersebut ialah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala? Jadi soalan ni dia tanya panjang sisi. Panjang sisi di sini adalah, sebab kita tahu rumus yang terlibat ialah skala sama dengan lukisan bahagi objek. Skala kita dah ada. Skala ni kita dah ada. Panjang sebenar pun kita dah ada. Yang tak ada adalah lukisan, iaitu panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala. Jadi step yang pertama yang kita kena buat ialah kita dah kena pasti kan. First kita dah kena pasti skala ada. So ini adalah S dia. Panjang sebenar ada. So ini akan jadi dia punya objek. So kita masukkan dalam formula. Skala yang ada sekarang ni ialah, kita tengok skala yang ada adalah dalam bentuk nisbah 1/3. Skala yang ada adalah dalam bentuk nisbah.
Tapi untuk menggunakan rumus, kita nak gunakan rumus ni, S sama dengan L bahagi dengan O, nak gunakan rumus, nilai skala awak tak boleh dalam bentuk nisbah. Jadi apa yang kita perlu buat ialah tukarkan nisbah tadi ke dalam bentuk pecahan. Okey, jadi dia akan jadi nisbah di sini nisbah ni akan jadi pecahan 1 dengan 1/3. Okey, macam mana nak tukar ni nombor ni dalam pecahan, ada pecahan. Kalau ada masalah tak boleh. 3 jawapan dia. Kalau ada masalah, awak ambil kalkulator awak tekan 1, kemudian tekan bahagi. Okey, ambil 1, kemudian tekan bahagi, kemudian tekan pecahan yang tekan 1, tekan yang ABC yang pecahan tu. Okey, kemudian tekan 3. Kemudian tekanlah sama dengan. Okey, kalau tak tahu macam mana nak buat 1/3 ni secara manual. Kalkulator ada, gunakan kalkulator. Okey, so dapat berapa? 3 cikgu. Ya, Dapat dapat 3. Jadi skala bila kita tukarkan dalam bentuk nombor kita tak nak dia dalam bentuk nisbah, ditukarkan dalam bentuk nombor, dia akan dapat 3. So skala nilai dia dah jadi 3. S nilai dia dah dapat 3. Lukisan kali ni yang kita nak, objek dah ada iaitu 6 cm. So kita masukkan dalam formula. Okey, formula kita ialah S sama dengan L per O. S awak ialah 3. Masukkan nilai 3. Lukisan ialah panjang sisi, tak tahu kan? Bila tak tahu, kita letak dengan satu pemboleh ubah. Contoh saya letak X. Apa pun boleh ubah pun boleh. So objek ialah objek ialah 6 cm. Okey, jadi gunakan persamaan linear nak selesaikan. X dah duduk ke atas di sini. So 6 ni pindah ke atas. Okey, pindah ke atas dia akan jadi 3 di sini 3 darab 6 sama dengan X. 3 darab 6 berapa? 18. 18. Okey, jadi X awak sama dengan 18. Apa unit dia? cm. Apa unit dia? cm. Sentimeter. Macam mana kita nak tahu dia sentimeter ke dia meter? Kita tengok pada nilai Objek. panjang sebenar ataupun pada objek. Sebab objek pada asalnya dia ialah sentimeter. Okey, dia adalah sentimeter. Jadi jawapan akan dapat juga sentimeter. Okey, jelas? Boleh Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, kalau boleh kita cuba pada latihan. Okey. Kita buat sama-sama latihan di sini. Okey, ini adalah contoh bentuk soalan yang boleh keluar dalam pepesaan. Okey, selalunya soalan bentuk pepesaan macam ni lah kalau tajuk lukisan berskala. Okey, kita tengok kat sini dia bagi soalan nombor 8. Pada ruang jawapan, nyatakan sama ada skala lukisan. Baca soalan betul-betul. Okey, kena fahamkan soalan tu betul. Pada ruangan jawapan, nyatakan sama ada skala lukisan bagi segi 4 sama dalam rajah 8.1 adalah betul ataupun salah. Soalan ni dia minta awak untuk tandakan betul ataupun salah. Dia dah bagikan dekat sini objek. Objek yang mana objek? Ada banyak segi 4 ni. Objek yang mana satu? Objek mana satu kelas? 10, yang 10. Yang Rajah 8.1. ya, rajah 8+1 ini adalah objek awak. Okey, ini adalah objek. Okey, kemudian yang pada ruangan jawapan yang ada A, B, C di situ, A, B, C, D di situ, itu adalah lukisan. Okey, macam biasa bila tajuk yang berkaitan dengan lukisan berskala, awak ingat formula dia. Skala sama dengan lukisan bahagi objek. Tapi disebabkan soalan ni tanya skala. Okey, ingat bila tanya skala, skala awak mesti dalam bentuk nisbah. Okey, dalam bentuk nisbah tu maksudnya ada satu nombor, kemudian ada 2 dot tu, kemudian ada nombor lagi. Dan untuk skala lukisan, nisbah dia mesti dalam bentuk 1 nisbah n. Okey, jelas?
Jelas tak? Jelas. Boleh? Okey. Okey, kita tengok untuk soalan 8A. Lukisan dia dekat sini dia bagi 4 cm pada objek adalah 10 cm. So, untuk nisbah, ingat lukisan, nisbah, objek. Okey, boleh nampak tak? Okey. Lukisan, nisbah, objek. So, untuk soalan A, lukisan, berapa dia punya nilai dia? 4. Okey, so kita letak di bawah lukisan lah. 4. Okey, nisbahkan dengan objek, berapa nilai dia? 10. 10. So, 4 nisbah 10. Kena ingat, okey, skala mesti dalam bentuk 1 nisbah kan. Kalau awak tengok pada ruangan jawapan dia pun dia tuliskan dekat sini 1 nisbah 2/5. Jadi apa nak buat supaya jadi 1? 4 di sini kita bahagikan dengan 4. 4. Ya betul. Bila kawan kat depan bahagi 4, kawan kat belakang pun kena bahagi 4. So potong-potong dia. 4 dengan 4 tinggal 1. Okey, 10 dengan 4 bila potong-potong tinggal berapa? 5/2. 5/2. Okey, 5/2. Jadi kita semak 1 nisbah 5/2 sepatutnya jawapan dia. Tapi pada dekat sini yang dia bagi adalah 1 nisbah 2/5. Jadi betul ke salah? Salah. Salah. Jadi pangkahkan. Okey. Dalam soalan, jika dia minta awak tandakan betul ataupun salah, tandakan ikut yang dia nak. Jangan suka hati. Tiba-tiba je awak tak nak, pangkah saya tak cantik lah cikgu, saya nak buat tanda lain. Saya nak buat macam ni lah cikgu. Ini maksudnya masalah cikgu. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kena Tak. ikut. Kena ikut soalan. Kalau soalan tu pangkah, pangkahkan dia. So pangkah. Okey? Okey, kita terus pada soalan 8B. Okey, 8B dekat sini sama juga. Kita gunakan formula yang sama dengan tadi. Sebab dia nak dalam bentuk nisbah kan. Okey, lukisan dia berapa lukisan? 5. Okey, lukisan 5. Objek berapa objek? 10. 10. Objek ialah 10. Kita nak satu dekat depan kan. Jadi buat apa? Bahagi 5. 5. Bahagikan dengan 5. 10 pun kena bahagi dengan 5. Potong tinggal 1. 10 dengan 5. Potong tinggal berapa? 2. 2. So 1 nisbah 2. Betul tak jawapan dia? 1 nisbah 2. Betul. Tandakan betul. Senang kan? Senang je sebenarnya soalan ni. Tanda pangkah betul je. Okey, soalan C. Belada. Betul. Soalan C. Betul. Tanda tahu betul. 10. Soalan Sebab senang sama betul. sisi. 10 sampai satu sisi. Dia Sama. 10 nisbah 10. Sini 10, sini 10. Nilai N dia sama kan? Jadi jawapan dia ialah betul. Okey, kita tengok yang terakhir. Apabila nilai Betul. lukisan dia berapa lukisan? Lukisan dia 15. Lukisan 15. Okey, objek dia berapa objek tadi? 10. Bahagikan dengan 15. Bahagikan dengan 15. So ini akan jadi 1. 10 dengan 15 akan jadi 3. 2/3. Jadi betul ke salah? Betul. Okey, jawapan dia adalah betul. Okey, last. Okey, kita pergi kepada soalan berbentuk objektif. Okey, tadi soalan pangkah betul. Kalau ikutkan dalam PISA awak, itu soalan yang mudah aja. Okey, ni soalan yang macam ada up sikit. Okey, bahagian A. Dalam rajah di bawah, okey boleh nampak tak soalan tu? Boleh nampak? Boleh. Okey boleh. Dalam rajah. Okey, dalam rajah di bawah Y ialah lukisan. Ingat paling penting dalam tajuk lukisan berskala kita kena kenal pasti mana satu lukisan, okey, mana satu objek. Okey, kita kena kenal pasti lukisan yang mana, objek yang mana. Sebab dalam formula skala sama dengan lukisan per objek. Jadi kita wajib kenal mana satu lukisan, mana satu objek. Untuk soalan ni dalam rajah di bawah Y ialah lukisan.
So Y di sini adalah lukisan. Okey, berskala bagi X. Bila Y ialah lukisan berskala bagi X, maka X adalah objek. Okey, soalan dia tanya dekat sini, cari skala yang digunakan. Skala. Bila soalan tanya skala, jadi awak kena gunakan dalam bentuk nisbah lukisan, nisbah objek. Sama macam tadi. So, lukisan berapa nilai dia? Lukisan berapa? 22 ke 5.5? 22. Dua. Lukisan 22. Okey, objek 5.5. Kita nak jadikan dia 1, jadi bahagikan dengan 22. 5.5 pun bahagikan 22. Jangan panik jika jumpa 5.5 bahagi 22. Tekan je kalkulator. Awak ada kalkulator kan? Okey, so tekan sahaja kalkulator. So tekan kalkulator. Apakah jawapan dia? 1.4. Ramai juga yang dah jawab. Okey, so jawapan dia adalah A1 nisbah 1/4. Okey, next kita pergi soalan yang seterusnya. Panjang badan seekor lipas ialah 20 mm. Panjang badan, okey, ialah 20 mm. Panjang badan maksudnya itu lukisan ke objek? Objek. Okey, betul. So, Objek. 20 ni adalah objek. Okey, Halim hendak melukis lipas itu dengan menggunakan skala 1 nisbah 1/4. Okey, dia dah tetapkan dia punya skala. Panjang dalam milimeter lakaran lipas itu. So, apa yang dia nak buat sekarang ni sebenarnya? Okey, Cari objek dah lukisan. ada. Ya, objek dah ada, skala dah ada. Jadi dia nak cari lukisan. Sama juga. Skala sama dengan lukisan bahagi dengan objek. Soalan tak tanya skala, jadi awak boleh gunakan rumus yang ini. Formula ni boleh guna. Okey. So skala ialah, kalau tengok dekat pada soalan, skala ialah skala sama dengan 1 nisbah 1/4. Ingat bila kita nak menggunakan rumus, skala tak boleh dalam bentuk nisbah. Jadi kena tukar. 1 nisbah 1/4 dapat berapa? 4. Okey, kita dapat 4. Okey, so masukkan dalam formula 4 sama dengan lukisan. Kita tahu tak lukisan? Tak tahu. Tak tahu kan? Jadi kita gantikan dengan boleh ubah. Bahagikan dengan objek adalah 20 mililiter. Okey, nak X buat apa? Kita pindahkan. So X awak sama dengan 4 darab 20 dapat dengan 80 milimeter. So jawapan awak ialah D. Okey, jelas? Jelas. Okey, next soalan. Okey, nampak tak? Okey. Saja di bawah adalah dilukis pada grid segi empat sama. Okey. Antara bentuk A, B, C dan D, yang manakah adalah lukisan berskala bagi bentuk H. Ingat balik, lukisan berskala itu ialah apabila setiap panjang sisinya adalah berkadaran. Ingat lagi tak? Okay, jadi awak kena check lah setiap dia punya sisi berkadaran ataupun tidak. Okey, siapa dapat jawab ni? Pak ni senang ni sebenarnya. D. Ni objek, kau tak nampak ini objek. H-nya ni objek dia. Okey, apa yang kita nak buat dekat sini ialah kita check panjang sisi bagi H. Okey, kita tengok H kat sini, yang ini 1, yang ini 3, yang ini 2, kemudian yang ini ialah 1. Okey, dan kita cuba A dekat sini. A dekat sini, okey, yang sepadan dengan 1 sama dengan 1. Sepatutnya, okey, saya tukar sekejap. Sepatutnya kalau panjang di sini ialah 1, sini 1, maksudnya yang lain juga akan ikut sama. Barulah dia berskala. Jadi A ni kalau awak tengok yang bawah ni, dia dah jadi semakin panjang pula. Jadi adakah dia lukisan berskala? Tidak kan? Tak. So A bukan jawapan. Okey, kita tengok pula C. C dekat sini 3. Okey, 1,
Macam mana nak jadi 3? Sepatutnya darabkan dengan 3. Jadi sisi yang lain juga mesti kena darabkan dengan 3. So 3 darabkan dengan 3 sepatutnya 9. Tapi kat sini ada berapa? Ada 4 sahaja. Jadi C betul ke tidak? Salah. Salah. Okey, kita tengok B. B di sini 2 sepatutnya kalau bandingkan 1 darabkan dengan 2 kan. Dia 2 kali ganda. Okey, jadi 3 darabkan dengan 2 sepatutnya dapat 6. Betul tak bawah ni 6? Tak. 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 So 5. salah. Tinggal D. Jadi D lah jawapan dia. Check betul ke D. Okey, yang ini ada 2. Yang ini ada 6. Di sini ada 4. Sini ada 1. 2. Jadi kalau awak bandingkan sebenarnya dia semakin besar sebanyak berapa kali? 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okey, dia membesar sebanyak 2 kali ganda. So jawapan dia adalah D. Okey, jelas? Okey. Last sekali adalah soalan yang melibatkan lukisan. Okey, yang melibatkan lukisan. Ini awak kena lukis semula. Okey, pada grid segi 4 bersisi 1 cm kali 1 cm di bawah. Grid segi 4 ni maksudnya kotak kecil ni. Ni kita panggil dia grid segi 4 sebab ada pelajar yang tak tahu apa tu grid segi 4. Okey, nilai dia adalah 1 cm dan 1 cm. Maksudnya sini 1 cm, atas ni pun 1 cm. Lukis semula poligon, okey, dengan menggunakan skala 1:1/2. Awak kena lukiskan semula poligon awak. Maksudnya lukisan yang dia bagi ni awak kena lukis balik tetapi mengikut skala. Okey, ingat kembali skala sama dengan lukisan bahagi dengan objek. Okey, skala dia dah bagi iaitu 1:1/2. Bila nak gunakan rumus, skala kena tukar. Okey, 1:1/2. Bila kita tukar jadi nombor dia dapat berapa? 2. So skala ialah 2. Okey, so kita letakkan dia S sama dengan 2. Lukisan kita tak tahu kan? Okey, kat sini untuk objek awak, nampak tak objek ni? Dia kecil sangat. Saya besarkan sikit. Nampak. Boleh. Nampak tak? Nampak. Okey. So kalau awak tengok awak punya objek dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi dan ada 4 sisi yang dia dah bagi nilai. Okey. So kita boleh gantikan kat sini sebagai sisi A, sini sisi B, sisi C, sisi D. Okey. Ini untuk permulaan dia sebenarnya tak payah pun buat ABCD ni. Saya nak tunjukkan saja macam mana awak nak buat. Okey. So kita mulakan dengan A dahulu. Okey, A dekat situ nilai dia 4. Lukisan kita tak tahu kan, jadi A. Objek, kita pergi pada objek. Berapa nilai A? 4. So 4. Jadi pindahkan A sama dengan 2 darab 4. So dapat berapa? Dapat 8. Jadi pergi pada awak punya grid segi 4 sama ni, lukis sebanyak 8 kotak. Sebab satu kotak 1 cm. Lukislah 8 kotak. Okey, sekejap kita lukis. Ingat, bila melukis mesti kena gunakan pembaris. Ya, siapa lakar-lakar dia tak dapat markah. Lakar-lakar Pembaris presiden. Ya, okey. Nak tunjuk. Pembaris tau. Okey, 8. Sangka benda tu je. Okey, 1, 2. Salah. Sekejap kan nanti nak lukis yang saya ingat tu pula. Okey, mesti 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Betul tak 8 tu? Nampak. Apa Oh, ya. Betul. Nampak. 8. Okey. 8. Pun awak tengok pada sisi yang lain ada juga yang 4 cm. Betul tak? Jadi yang 4 cm ni. Okey. Tak nampak lah. Tak boleh letak lagi. Okey. So A sama dengan D. Jadi nilai dia juga adalah 8. Betul? Jadi D pun kena lukis 8 cm. Kemudian awak tengok B dan C sama, betul? B dan C sama.
Jadi kita buatlah kira juga kat sini. Okey, sebenarnya awak dah nampak kalau skala 2, maksudnya awak kena darabkan dengan Darab dengan 2. ya, pandai. So BC tadi iaitu 5. Pandai. Darab Tadi 2. 2 darabkan dengan 5 dapat 10. So kenalah lukis sebanyak 10. Okey, jelas Jelas. So jangan berhenti sampai macam ni, tinggal A saja awak buat. Buat habis. Sekejap, saya kecilkan sekejap. Kecil sini nampak tak? Okey, ambil lagi semula Nampak. pembaris tadi. Okey, kita buat dia sebanyak 10. Betul. Okey, so 10. Ya, saya besarkan nanti awak nampak. Okey ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, betul. Kemudian bawah iaitu C pun kena juga 10. Okey. Dua, 4, 6, 8, 10. Yang ini naikkan. Okey, D berapa tadi D? 8. 8. So 2, 4, 6, 8. Okey, tengok pada soalan ni ada satu sisi pada gambar ajar, ada sisi yang tak ada nilai. Perlu tak kita Sambungkan nak je. gunakan paper ke? Tak payah tak payah susah-susah nak Ya, sambungkan je. Sambung je sebab pada soalan sambung. Apa lagi sambung lah. Okey. Okey, kita sambungkan dia. Betul tak ni nak sambung? Okey, sambungkan dia. Okey, dah siap. Okey, selalunya soalan macam ni awak boleh dapat 3 markah. Lukis je dah dapat 3 markah. Senang ke senang? Susah. Senang ke senang? Apa ni? Senang ke Ada senang? dua kan? Awak boleh- tak boleh. boleh nak pilih. Sebab jawapan Senang dia juga. senang. Okey. Senang ke So, senang? habis dah untuk bab 4. Ada soalan tak? Wah, cepatnya. Tak Bab 4 itu je. ada. Bab 4 itu Ni je. Siapa tu? Bab 4 itu je. Okey. Yang paling penting ialah awak tahu formula skala sama dengan lukisan bahagi objek. Dan pusing-pusing dia nak cari skala, gunakan L bahagi O. Nak cari lukisan, skala darabkan dengan objek. Nak cari objek, skala bahagikan dengan lukisan. Itu je. Formula dia ialah skala sama dengan lukisan bahagi objek. Itu je. Simple. Sebab itu saya tanya, senang ke senang? Memang senang lah. Betul tak? Okey, boleh? Jelas semua? Dah. Cikgu boleh repeat skala bahagi apa? Jelas. Ha? Skala sama dengan lukisan bahagi objek. Lukisan bahagi objek. Ya, skala sama dengan lukisan bahagi objek. Kalau soalan tanya lukisan, so awak terbalikkan saja awak punya formula ni. Tengok nak lukisan, so objek naik ke atas. Jadi dia akan jadi lukisan sama dengan skala darabkan dengan objek. Kalau soalan tanya objek, so objek kena naik atas, skala kena pindah bawah. So lukisan bahagikan dengan skala. Pindah-pindah je. Ni semua persamaan linear saja. Awak dah belajar dah semasa tingkatan 1, 2. Okey, boleh? Okey, boleh cikgu. Habis bab 4 lukisan berskala. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita nak pergi kepada bab 5 ni. Ada soalan? Saya open untuk soalan. Okey, sambil-sambil tu nanti ulang kaji. Awak boleh tengok buku teks, okey, buku kerja A dan B yang ada pada awak. Okey, boleh? Boleh. Jelas? Ada soalan? Tak. Yang lain ada soalan tak? Tak ada Kalau tak ada, kita masuk bab 5. Okey, kita masuk bab 5 yang mana tajuknya adalah nisbah trigonometri. Okey, tajuk bab 5 adalah nisbah trigonometri. Saya nak minta awak untuk buka buku teks. Okey, buka buku teks pada muka surat 106. Semua sekali
buka buku teks pada muka surat 106. Okey, semua dah bersedia dengan buku teks masing-masing? Okey, sudah? Dah okey. Untuk bab 5 iaitu nisbah trigonometri pada muka surat 106. Okey, apakah yang akan anda pelajari? Okey, ada satu subtopik, tetapi dalam satu subtopik tu sebenarnya ada 3 lagi yang awak kena tahu. Okey, iaitu 5.1 sinus. Awak akan belajar mengenai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut lurus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, kat sini keyword dia adalah segitiga bersudut tegak. Ingat lagi tak segitiga bersudut tegak? Ingat. Apa tu? Okey, ni saya dah lukiskan dah kat situ ada segitiga bersudut tegak. Dulu masa awak belajar segitiga bersudut tegak, kan awak belajar dulu ada segitiga dengan 3 sisi, kemudian ada satu sisi dalam segitiga tersebut adalah 90 darjah. Okey, pada segitiga yang saya tunjukkan di sini, yang mana satu yang mempunyai sudut 90 darjah? Mana? E. B. A, B, Okey, C. B. A B ke A ke B? Mana satu yang ada sudut 90 darjah? A ke B ke C? B. 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 Okey. Dalam segitiga memang tak tunjuk pun 90 darjah, tetapi ada simbol segi 4 dekat sini. Okey, jadi itu adalah 90 darjah. So ini adalah 90 darjah. Bila dalam satu segitiga ada sudut 90 darjah, kita panggil dia sebagai segitiga bersudut tegak. Dulu masa awak belajar tingkatan 1 ke belajar dulu segitiga sudut tegak? Tingkatan 2, saya pun tak pasti. Okey, masa awak belajar yang sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Ni 90 darjah kan? Okey, ni sudut 90 darjah awak. Sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah, kita panggil dia sebagai hypotenuse. Betul? Ingat lagi tak? Ingat tak? Hypotenuse tu yang mana satu? Hypotenuse ialah sisi yang bertentangan dengan 90 darjah. Kemudian awak belajar, okey, awak belajar daripada segitiga tersebut dan daripada hypotenuse tersebut awak belajar teorem Pythagoras. Ingat lagi tak teorem Pythagoras? Ingat. Okey, bagus. Teorem Pythagoras digunakan lebih kepada untuk mencari panjang sisi. Ni. Okey, dia lebih untuk mencari panjang sisi sahaja. Formula tersebut digunakan, okey, formula AC kuasa 2 sama dengan BC kuasa 2 tambah BC. AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2 lebih digunakan untuk mencari panjang. Okey, panjang sisi. Contohnya untuk formula teorem Pythagoras yang ini, okey, awak tengok AC kuasa 2. AC di sini, okey, AC di sini kalau awak tengok pada segitiga dia adalah hypotenuse. Okey, soalan rumus ni digunakan untuk mencari panjang hypotenuse. So, gunakan formula ini untuk mencari panjang sisi AC. Okey, hypotenuse. Ataupun boleh juga guna untuk cari panjang AB. Kalau nak cari panjang AB macam mana pula? Okay, so AB kuasa 2 sama dengan, ingat lagi tak apa? Boleh siapa bagi tahu saya, ingat tak? AC tolak BC. Ya, AC kuasa 2 tolak BC kuasa 2. Tapi kalau dia tanya panjang, awak tak boleh tak kuasa 2 kat sini, betul? Dia akan jadi AB Kena ada punca kuasa. sama dengan, ya, kena ada punca kuasa BC kuasa 2. Ni dulu awak dah belajar. Begitu juga untuk cari panjang BC. Okey, apa yang awak akan belajar pula dalam tajuk nisbah trigonometri? Okey, apa yang awak dah belajar semasa tingkatan 1, 2, segitiga bersudut tegak ni akan digunakan semula dalam tajuk tingkatan 3. Jadi apa-apa yang awak dah tahu dalam tajuk teorem Pythagoras kena ingat kembali. Okey, kena ingat semula sebab akan digunakan. Okey, sebelum kita nak tengok kepada nisbah trigonometri, boleh tengok pada muka surat 108.
Okey, boleh tengok pada muka surat 108. Okey, kalau sebelum ni awak belajar segitiga tersebut, okey, AC, sisi AC kita namakan dia sebagai hypotenuse. Okey, maka sisi AB dan juga sisi BC juga mestilah kena ada nama. Takkan AC je ada nama lain, hypotenuse. AB panggil AB je, BC panggil BC je. Dia pun nak ada nama. Jadi macam mana kita nak namakan? Hypotenuse kita namakan dia bersempena. Bersempena Hypotenuse kita namakan dia bersempena. Dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey. Sebelum kita nak namakan dia, dalam segitiga ni kalau awak tengok sebenarnya dia ada lagi dua sudut, iaitu pada A dan juga pada C. Okay, saya namakan ini sudut X. Saya namakan yang C ni adalah sudut Y. Okay, yang mana sudut X dan sudut Y, kalau yang ini 90 darjah, sudut X dan sudut Y. Sudut X dan juga sudut Y. Okay, kedua-dua ini adalah sudut tirus. Apa maksud sudut tirus, kelas? Sudut yang kurang 90 darjah. Ya, sudut yang lebih kecil daripada 90 darjah. Dia mesti tak lebih daripada 90 darjah. Okey, untuk menamakan awak punya sisi AB dan juga sisi BC, dia bergantung hanya pada salah satu sudut tirus tersebut. Okey, kalau awak bergantung kepada sudut tirus X contohnya. Okey, contohnya saya ambil sudut X. Maka sisi AB dan sisi BC nama dia lain. Kalau saya ambil Y, okey, contohnya saya ambil Y. Jadi nama dia pun akan bertukar. So nama bagi sisi AB dan juga sisi BC dia bergantung kepada sudut tirus tersebut. Kita ambil salah satu sahaja. Okey, so contohlah kita nak ambil X sahaja. Y ni kita abaikan. Kita tak nak Y ni. Okey, macam mana kita nak namakan dia ialah, okey, awak tengok sisi yang bertentangan dengan X. Ini X awak. Yang bertentangan. Okey, so yang bertentangan dengan X ialah sisi yang mana? BC. BC, okey. Yang bertentangan dengan X ataupun sudut tirus kita panggil dia sebagai sisi bertentangan. Dia tak ada nama saintifik, dia tak ada nama apa. Sisi bertentangan, bertentangan lah nama dia. Okey, sisi bertentangan. Okey, kemudian tinggal AB. AB apa pula nama dia? Kalau awak tengok AB ni dia ada kedua-dua sudut. Pada garisan AB ada sudut X, pada garisan AB ada sudut 90 darjah. So ini kita panggil sisi dia adalah sisi bersebelahan. Kenapa kita panggil dia bersebelahan? Sebab sisi tersebut bersebelahan dengan kedua-dua sudut yang ada dalam segitiga. Okay, jelas tak bagaimana nak namakan? Boleh tak? Boleh. Boleh. Bahkan untuk memudahkan awak untuk ingat nanti apabila kita dah masuk sinus, cosinus dan juga tangent, saya nak gunakan akronim ataupun cara lain untuk awak hafal. Contohnya hypotenuse. Okey, saya labelkan ini just untuk mudah kita untuk nampak mana satu bertentangan, mana satu bersebelahan dan untuk gunakan dalam sinus, cosinus dan tangent nanti. Okey, hypotenuse saya labelkan sebagai H. H. Okey. Sisi H itu adalah untuk hypotenuse. Sisi bertentangan saya labelkan dengan O. Saya letak O sebab bertentangan dalam bahasa Inggeris adalah opposite. Jadi saya ambil O dia ni. So opposite. Sisi bersebelahan saya letak A. Adjacent. Itu adjacent. Adjacent tu dalam bahasa Inggerisnya. Okay. So hypotenuse, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okay, boleh? Boleh tak setakat ni? Boleh. Okay, kalau boleh
Sekejap kalau tak silap saya ada sediakan latihan. Okey, ada latihan di sini. Kita tengok latihan sikit. Okey, ini untuk mengenal pasti. Okey, soalannya adalah nampak tak? Kita besarkan dah ni. Nampak cikgu. Okey, nampak Kenal pasti hipotenus. Soalan ni minta awak kenal pasti mana satu hipotenus. Ingat balik hipotenus maksudnya dia mesti bertentangan dengan sisi 90 darjah. Kenal pasti sisi bertentangan. Kenapa nama dia sisi bertentangan? Sebab dia bertentangan dengan sudut tirus yang dia nak. Okey, dan sisi bersebelahan. Kenapa dia bersebelahan? Sebab sisi tersebut bersebelahan dengan kedua-dua sudut. Okey, bagi setiap sudut segitiga yang berikut. Okay, kita tengok yang pertama tu yang ada tulis modul PDPC. Di situ ada segitiga A, B dan C. Okey, segitiga A, B, C dan ada sudut 90 darjah. Sekejap ada sudut 90 darjah. So ini sudut 90 darjah. Okey, tu sudut 90 darjah. Okey, kat sini dia bagi dua sudut. Okay, nampak tak? Ada sudut ABC. Ada Dengan sudut BAC. ABC dan sudut sudut BAC. Okey, sudut BAC. Sama ke kedua-dua sudut tersebut? Sama ke tak kedua-dua sudut tersebut? Sama tak? Sudut ABC Lain. dengan sudut BAC. Sama ke? Tak. Lain. Sama macam mana kita nak kenal pasti dekat mana dia ambil, adakah dekat A ataupun dekat B. Kita tengok nama dia. Untuk yang pertama sudut ABC, kita tengok yang di tengah-tengah. Okey, nampak tak tengah-tengah dia tu? Okay. Tengah dia ialah B kan? Okey, jadi sudut tersebut terletak pada D. So yang ni. Okey. Okey, so saja yang ini kita dah tahu hipotenus tak akan berubah. AB. Hipotenus tak akan berubah sebab 90 darjah awak tetap. Jadi apa hipotenus dia? Berapa tadi hipotenus dia? Apa jawapan hipotenus? AB. AB. B. AB. So A, B. Okey, sisi bertentangan. Maksud sisi bertentangan ialah sisi yang bertentangan dengan sudut yang dia nak tadi. So, tengok sisi yang bertentangan adalah AC. AC. Sisi yang bersebelahan ialah BC. BC. Okey, betul? Okey. Kita tengok yang kedua. Sudut BAC, jadi sudut dia adalah pada A. Okey, pada A. Ya, saya padamkan. Jadi ini kita dah padam, kena padam. Okey, kita abaikan. Kita ambil sudut pada A pula. Hipotenus masih lagi sama, tak berubah. AB. C bertentangan, awak tentang yang bertentangan dia, iaitu jadi apa di situ? B. BC. Jadi sisi bersebelahan akan jadi AC. 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 Jelas? Jelas tak? Jelas. Jelas tak? Saya nak panggil nama lah. Saya nak panggil nama. Dia ada jawab. Senang je kan? Jawapan saja. Okey, untuk soalan A untuk sudut BF, saya nak panggil Muhammad Syahmi Adli 3 Amanah. Muhammad Syahmi ada? Kami Boy. Adli. Syahmi ada tak? Syahmi Adli ada tak? Adli. Big boss, big boss. Big boss. Ada tak? Mana big boss tu? Saya tanya Syahmi ni, ada tak Syahmi? Syahmi ada? Kalau tak ada, dia ponteng tau sebab tak jawab. Tidur. Ada Pergi makan ni. okey, kantoi. Hantar pergi makan. Okey, saya tanya, okey, saya nak pergi tiga ahlak. Siapa tiga ahlak bersedia Tak apa, salah tak apa. At least awak tak kantoi lah kan. Okey, saya Ada. Ada pula.
Dah kata ya dulu. Dah kata. Ada kan Syami? Siapa? Syami ada okey. Hello Syami? Hello Syami? Ada. You ada. Baru cari Okey. mic tadi tu. Okey Syami, bagi jawapan. Apakah hipotenus bagi segitiga DF tersebut? FE. EF. DF, FE. DF boleh, FE pun boleh. Okey, so jawapannya adalah EF. Okey, sisi bertentangan? Macam mana nak cari sisi bertentangan? Saya tu. Yelah awak lah. Macam Apa mana? siap? Okay. Macam mana? Kita tengok dia nak sudut DF. So yang tengah-tengah adalah E. Jadi sudutnya dekat E. Mana yang bertentangan dengan E? Mana Syafie? Mana bertentangan dengan E? Yeah. DF. Okay, betul. Okay, Yeah. then yang bersebelahan? Yang bersebelahan DE. Okay, terima kasih. Okay, saya nak tanya yang lain pula. Saya tanya, okay, Dushuna ada tak Dushuna? 3 amal. Okay, yang lain senyap. Saya tanya Dushuna je. Dushuna ada? Dushuna 3 amal? Ada cikgu. Okey Dushuna. Untuk soalan seterusnya, sudut EFD. Okey, apakah dia punya hipotenus? EF. EF, betul. Okey, sisi bertentangan? DE. Okey, sekejap saya padamkan sebab kat sini sudut dia dekat F kan. So saya letak dekat F. Okey. Apa tadi yang bertentangan? DE. DE, betul. Okey, sisi bersebelahan? DF. Ya, betul. Tahniah. Okey, saya cari lagi mangsa. Okey, saya nak cari 3 Arif. 3 Arif, saya nak cari Tan Hao Yang. Tan Hao Yang ada tak? Ada cikgu. Okey, jawab sekejap saya. Nampak tak? Nampak. Okey. Hipotenus untuk sudut JKL. Jadi sudut dia dekat K. Sudut Hipotenus? Hipotenus JK. Hipotenus JK. Hipotenus dia mesti hipotenus mesti bertentangan dengan 90 darjah. So apa jawapan dia? KL. KL. Okay, next. Sisi yang bertentangan untuk yang sudut JKL. JL. JL. Okay, betul. Dan yang terakhir adalah JK. sisi yang bersebelahan. Sisi bersebelahan? JK. Okay, betul. Okay. Dan kita tengok pula apabila sudut yang dibagi adalah KLJ. Kelas mana lagi saya tak panggil? Yang mana sudut dia adalah dekat L. 3 adil lah, 3 adil. 3 adil saya tak panggil lagi kan? 3 adil, saya nak panggil Claire Fong. Ada tak Claire? Claire Fong. Claire Fong Ying Hen. Ada tak? Claire tak ada ke? Hello? Claire tak ada Claire dengar tak? Claire. Claire Fong Yin Hen. Okay. Boleh on mic Claire? Claire Fong Yin Hen. Boleh tak? Boleh tak on mic? Hello Claire, boleh tak? Boleh? Boleh on mic? Tak tahu macam mana buka awak touch screen telefon awak tu. Okey, nanti ada satu simbol mikrofon. Okey, cikgu. Okey. Ini belajar lagi satu benda baru kan. Samalah kita sama-sama belajar. Okey, soalan seterusnya untuk segitiga JKL tu.
Okey, apabila sudut dia adalah sudut KLJ, maksudnya sudut dia dekat L. Jadi apakah hipotenus dia? KL. Okey, hipotenus dia adalah KL. Sama. KL. Okey, betul. Okey, apakah sisi yang bertentangan? JK. Yes. Okey, betul. Dan apakah sisi yang bersebelahan? JL. Okey, jelas Okey, last sekali kita nak panggil siapa pula? Tiga mana lagi saya belum panggil? Tiga Azam saya dah panggil ke belum? Tiga Azam saya belum panggil kan? Okey, Tiga Azam saya nak tanya. Perabalan ada tak? Perabalan anak lelaki Ponu Durai ada tak? Ada ke kelas ke tidak? Okey, perabalan 1. Perabalan 2. Perabalan 3. Tak ada. Tak ada kelas dah ni. Okey, saya panggil pula orang lain. Saya nak panggil Ayu Nubatrisha ada? Ayu Nubatrisha. Ayu Nubatrisha ada tak? Tak ada juga ke Ayu Nubatrisha? Tak ada Tak ada, tak apalah. Saya panggil, okey, saya nak panggil Awinash. Awinash anak lelaki Sasi Kumar. Awinash, awak daripada kelas mana ya Awinash? Awinash? Awinash 3 amanah kan? Hello Awinash? Awinash ada tak? Awinash pun tak ada? Awinash, hello. Ya, Awinash. Okey, Awinash, on mic Awinash. Saya nak dengar awak jawab Awinash. Okey, boleh tak on mic Awinash? Ada masalah tak untuk on mic? Awinash, okey. Boleh tak? Tak ada respon ni Awinash ni. Tunggu. Boleh tak awak tekan awak punya screen. Kemudian ada simbol mikrofon. Awak tekan. Okey, kalau simbol dia warna merah maksudnya tak boleh. Tak boleh nak bercakap lah. Boleh tak? Okey, tak apa. Kita tunggu Awinash untuk jawab soalan yang terakhir. Kita tengok untuk sudut QPT. Fitri mana Fitri? Tadi dengar suara dia. Fitri 3 Arif. Ya dah baik. Okey. Awinash cakap dah ada masalah. Kita tunggu Awinash untuk jawab soalan yang terakhir. Okey, Fitri jawab soalan C untuk sudut QPT. Okey, QPT maksudnya sudut dekat P. Ni P. Ya. Hypotenuse PT. Hipotenus dia adalah PT. Okey. Sisi yang bertentangan QT. QT. Okey, sisi yang bersebelahan PQ. ya PQ ataupun QP pun boleh. Boleh. Okey. Okey Awinash, kalau tak boleh on mic tak apa, awak boleh type. Type je jawapan tak apa. Hari ni saya boleh nampak chat. Okey Awinash, kita cuba. Okey, sama-sama kita cuba. Untuk sudut QSR dekat situ, maksudnya sudut adalah dekat S. Okey, sudut dekat S. So, kita highlightkan S dekat sini. Pertama, soalan dia tanya tentang hipotenus. Hipotenus ialah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okay, Awinash boleh jawab tak apa dia punya sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah? Soalan di sini ialah sudut QSR, maksudnya dia hanya melibatkan segitiga yang besar ni saja. Segitiga kecil tu awak abaikan. Okey, awak abaikan segitiga yang kecil. Okey, Awinash boleh? Type je Awinash. Tak boleh nak on mic, awak type je. Hipotenus ialah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah.
So awak cari yang bertentangan dengan 90 darjah. Dah tunjuk dah kat situ. So apa jawapan dia? Boleh tak Winash? Tak apalah. Winash saya save untuk next soalan siapa boleh jawab yang ni? Siapa boleh bantu untuk jawab? Apakah hypotenuse? Apa dia? Hypotenuse dia apa? Hypotenuse dia SR. Ya. RS, SR. Okey. Sama. RS boleh, SR pun boleh. Okey, sisi yang bertentangan? QR. Okey, betul. Kemudian sisi yang bersebelahan? QS. QS. Okey, jelas S. Boleh? Boleh tak? Boleh Okey, Boleh. so sebelum kita nak memulakan, nak mengenal sinus, cosinus dan juga tangent, yang ini yang paling penting. Awak kena kenal pasti dulu mana satu sudut tirus. Okey, sebab sudut tirus dalam segitiga ada dua. So kenal pasti dahulu. Okey, kemudian kenal pasti hypotenuse, sisi bertentangan dan juga sisi yang bersebelahan. Kalau awak tengok hypotenuse dia sama. Okey, kecuali soalan C dia tak sama sebab segitiga yang berbeza. Okey, bila segitiga berbeza, hypotenuse pun berbeza. Tetapi untuk soalan yang lain, apabila segitiga yang sama, hypotenuse tetap sama sebab sudut 90 darjah tidak berubah. Tetapi untuk sisi bertentangan dan sisi bersebelahan, kalau awak tengok semua berubah. Kenapa dia berubah? Sebab dia punya sudut tirus juga berubah. Okey, jelas? Jelas, cikgu. Jelas. Jelas, Okey, jelas. Okey, then kita pergi. Sekejap saya tengok ada latihan lain tak yang berkaitan. Okey, tak ada. So, kita pergi semula pada kita punya nota tadi. Okey. Okey, kita tengok balik nota kita. Kita sampai okey, 10.30 tadi kan? Okey, kita tengok balik. Dan tadi saya dah bagi tahu theorem Pythagoras yang awak belajar sebelum ni lebih kepada untuk mencari panjang sisi. Nampaknya theorem Pythagoras lebih untuk mencari panjang sisi. Tetapi untuk tajuk nisbah trigonometri, nisbah trigonometri ni, apa yang awak akan belajar dalam nisbah trigonometri? Saya tengok kat bawah. Okey, boleh tengok pada sekejap ya. Okey, pada tengok buku teks awak pada muka surat 111. Muka surat 111. Okey, dah buka dah muka surat 111. Okey, kan tadi kita tengok ada segitiga. Kita tengok ada segitiga bersudut tegak kan? Okey, ada segitiga bersudut tegak. Okey, ni segitiga bersudut tegak awak. Yang mana tadi awak dah kenal pasti hypotenuse, sisi bersebelahan dan juga sisi yang bertentangan. Okey, yang penting untuk nisbah trigonometri, yang pertama mesti ada segitiga bersudut tegak, 90 darjah dan juga satu sudut tirus. Saya namakan dia sebagai satu. Dalam tajuk ni nanti awak akan jumpa simbol ni. Simbol ni nama dia ni simbol ni ni kita panggil dia sebagai theta. Simbol ni. Okey, kita panggil dia theta. Kita sebut dia sebagai theta. Dalam tajuk ni nanti awak banyak guna perkataan theta. Sebenarnya nak guna X ke Y ke Z boleh. Tapi untuk tajuk ni banyak juga gunakan theta. Jadi jangan terkejut. Okey. Apa yang awak nampaknya kat sini saya ada 90 darjah dan juga sudut tirus. Dua ni. Jadi, nisbah trigonometri sebenarnya, okey, saya tulis kat sini. Ini awak akan belajar ni, nisbah trigonometri. Awak tengok pada buku teks awak, buku surat 113, dia adalah hubungan. Okey, dia sebenarnya berkaitan dengan hubungan nisbah. Okey. Di antara sisi-sisi yang terdapat pada segitiga dengan nisbah sisi yang terdapat dalam segitiga
dengan sudut tirus. Dengan sudut tirus yang ada pada segitiga tersebut. So, dia ada kaitan dengan sisi dan juga sudut tirus tersebut. Kalau awak ambil satu sisi dan juga satu sudut tu, apa dia akan jadi? Okay, so kita gunakan segitiga yang ni. Pada mijak. Okay. Seperti yang awak dah tengok, kita akan jumpa sinus, cosinus dan juga tangent kan? Okay. Dapat segitiga bersudut tegak, ada sudut 90, ada sudut tirus. Yang pertama sekali awak kena namakan dia. Okey, yang bertentangan dengan 90 darjah, kita namakan dia sebagai H. Kita labelkan dia sebagai H. Okey, nampak Nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak tapi tak faham, cikgu. Boleh nampak tak ke? Saya punya slide tu macam terberhenti je. Dengan apa cikgu? Segitiga, benda segitiga dan theta tu. Oh, saya rasa dia hang lah kat situ. Sebab Hubungan punya nisbah slide- sisi dengan patutnya hubungan nisbah sisi dengan sudut tirus. Tak Slide, ada. slide. Tak ada Tak ada. Oh, dia Ada. terbuang. tadi. Sampai dengan je cikgu. Sampai dengan je. Saya dah pergi ke step lain dah. Okay. Cikgu. Okay. Oh, sudut tirus tak ada Okay, tak apalah. Dia tak apa. Tengok dalam buku teks pun ada. Dia adalah hubungan di antara sudut tirus dan juga sisi-sisi yang ada dalam segitiga. Okay. Sekarang ni bila dapat dia segitiga, pertama sekali kena labelkan. Iaitu yang bertentangan dengan sudut 90 darjah, kita namakan dia H. Okay, nampak Okay, kemudian. Ya, ada soalan? Nanti kalau cikgu sempat boleh repeat maksud nisbah trigonometri tak? Okay. Nisbah trigonometri dengar dia tak perlu tahu sangat pun maksud dia. Cuma saya nak awak tahu nisbah trigonometri ni benda lah apa. Okay, nisbah trigonometri ni dia lebih kepada hubungan nisbah di antara sudut tirus dan juga sisi-sisi yang ada dalam segitiga tersebut. Okey, macam mana kita nak buat hubungan dia? Okey, yang pertama sekali kita labelkan dulu sisi-sisi tadi dengan nama yang kita dah bagi tadi. So, yang bertentangan dengan hypotenuse kita letak sebagai H. Betul tak? Okey, kemudian yang bertentangan dengan sudut tirus, hilang pula sudut tirus saya. Okey, hilang pula. Okey, yang bertentangan dengan sudut tirus saya namakan dia sebagai O. Kenapa O? Sebab dia bertentangan. Betul. Okey. Kemudian yang ada kedua-dua sudut, sudut 90 dia ada, sudut tirus dia ada, kita namakan dia dengan adjacent, bersebelahan. Okey, kenapa nak namakan ni? Sebab kalau awak tengok dalam buku teks muka surat 111, okey, sinus, ni kita kenal satu lagi nama dia ialah sinus. Sinus sama dengan panjang sisi bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Betul, nampak tak? Okey. Cosinus panjang sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Betul tak? Okey, tangent sama dengan panjang sisi bertentangan bahagi dengan panjang sisi bersebelahan. Okey ya. Bila dekat sini, bila ayat panjang macam tu, nanti awak confuse. Sinus tadi apa ya? Bertentangan bahagi dengan bersebelahan ke? Dia dah confused dah sebab gunakan ayat yang sama. Jadi apa yang saya buat ialah kita pendekkan supaya kita senang nak hafal. Okey. Sohkah tuai. Belajar dari mana tu? Dah tahu dah. Tak tahu lah belajar mana. Dah banyak tuition. Okey, so sinus saya letak tadi. Okey, bertentangan. Bertentangan ialah apa bertentangan? Dalam label O kan? O bahagikan dengan H, betul? Kemudian cosinus
ialah bersebelahan iaitu A Bagi dengan bahagikan dengan H. H. Tangent pula okey, O bagi bertentangan O bagi dengan A. Jadi nak ingat dia ialah kita ambil S, kita ambil K, kita ambil T. So kita hafal dia sebagai Sokah toa. Sokah toa. Sebut ramai-ramai. Sokah toa. Sokah toa. Sokah toa. Hal tu je. Okey, boleh? Kita hafal tu je. So, iaitu sin opposite bahagi hypotenuse. Iaitu bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Kah itu ialah cosinus. Adjacent bahagi dengan hypotenuse. Okey. Toa iaitu tangent opposite bahagi dengan adjacent. Okey, boleh ikut yang ini? Boleh tak ikut sokah toa yang ini? Dia macam-macam sebenarnya awak nak ikut, tapi saya lebih suka gunakan sokah toa. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. So, contohlah untuk segitiga ni. Saya bagi contoh. Saya padam ni dulu. Saya bagi contoh. Hilang terus segitiga saya. Mana ni? Hilang dah. Woi. Hilang. Sekejap. Saya buat semula segitiga. Hilang terus. Siapa ni sumpah-sumpah ni tu hilang ni? Bukan saya. Okey. Saya bagi nama segitiga ini adalah KLM. Di sini adalah sudut 90 darjah. Ini adalah sudut tirus saya. Okey, soalannya. Sin. Siapa jawab? Sin. Sin ialah opposite bahagi dengan hypotenuse. Jadi, yang bertentangan ini adalah hypotenuse. Yang ini adalah opposite. Yang ini adalah KM. So, apa bagi apa? LM bagi KM. LM bahagi dengan KM. KM. Okey, boleh? Boleh. Yang lain boleh dapat tak? Okey, sin. Okey, cos. Nama panjang dia adalah cosinus, tapi kita boleh gunakan cos sahaja. Boleh pendekkan sebagai cos. Okey, cos. Cos KL ialah bagi KM. A kat sini. Saya pasal ada salah, tak ada siapa betulkan. H ada 2 H. Ada 2 H. Okey. So cos ialah A bahagi H kan. A adalah KL. Kita bahagikan dengan H adalah KM. Okey, last sekali adalah tangent. Tangent kita boleh pendekkan dengan tan saja, iaitu tangent O bahagi dengan A. Toa kan. O apa nama dia? Apa nama garisan O? Opposite. Ya, ialah. Apa nama garisan dia? Takkan nak letak O. LM. LM. Bahagi KL. dengan KL. KL. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Kalau dah boleh, kita cuba buat latihan. Fahim. Ada sedikit latihan. Kajak cikgu, saya nak screenshot. Oh, nak screenshot? Halal nak screenshot. Ini pun nak screenshot ke? Tak apalah cikgu. Tak apa cikgu, tak apa. Tak apa pula. Okey, saya pergi latihan Okey cikgu. Okey, kita pergi pada latihan. Okey. Nampak tak? Nampak. Ni latihan dah buat. Mana cikgu tanda? Cikgu okey dah keluar. Okey dah. Tak dapat kot. Saya tengah Tadi besarkan. hang tadi. Okey, dah. Nampak. Okey, nampak? Saya dah besarkan, nampak? Nampak? Nampak Okey. Kalau nak jelas, dalam buku cikgu saya ambil latihan tu. Uji minda 5.1B. Uji minda 5.1B. Ya, okey. Lengkapkan jadual berdasarkan segitiga bersudut tegak di bawah. Okey, segitiga ADF. Okey, yang pertama, apa nak kena buat sebenarnya? Pertama mesti label. Okey, label dulu. Pertama mesti label. Okey, kita tengok segitiga yang pertama ni. Yang bertentangan dengan sudut 90 darjah, kita letak dia sebagai hypotenuse. Okey, kemudian kat sini ada 2 sudut. Okey, untuk soalan yang pertama ni,
untuk segitiga DEF dia nak sin X. So kita tengok X sahaja. Okey, kita tengok X saja. Abaikan dulu Y. Okey, abaikan dulu Y. Sekejap, saya abaikan dulu Y. Saya abaikan Y. Y dah hilang kan? Hilang. Okey, abaikan dulu Y. Okey, kita nak X saja. Jadi abaikan Y. Okey, so yang bertentangan dengan X, kita letak dia dengan label apa? Oh, betul. Posisi. Yang tinggal kita letak dia sebagai A. Ingat balik. Oh. So. Soa. Krakatau. X maksudnya so. O. O apa nama CTO? Okey, O apa O? Apa nama CTO? EF. Opposite. EF. Bahagikan dengan EF. DF. DF. Okey? Boleh. Okey, kemudian kita tengok cos DF. X. Cos X masih lagi sudut X. So cos X apa dia? DE. DE. Okey, cos hilangkan A ada. DF. Bahagikan dengan hypotenuse adalah DF. Okey, kemudian masih lagi X. Masih lagi X. EF. So Y bahagi dengan Masih ED. DF bahagi dengan DE. DE boleh, ED pun boleh. Okey, boleh? Jelas? Boleh. Okey, kita tengok pada segitiga yang sama. Okey, pada segitiga yang sama tetapi kita nak abaikan X pula. Bila kita abaikan X, maka A dengan O sudah berubah. Okey? Sudah berubah. Betul tak? Sudah berubah. Kita wujudkan balik Y tadi. Kita padam X ni pula. Okey, boleh? Okey, so kita bagi nama lain. Okey, hypotenuse tidak. Yang bertentangan dengan Y adalah O. Okey, yang bersebelahan dengan kedua-dua sudut kita letak dia sebagai A. So kita bagi nama lain pula. Okey. So sin Y. Sin Y sekarang. DE. DE. Sin adalah so Bagi dengan DF. Dua bahagikan dengan DF. DF. cos Y. F, DF. Ialah EF. 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 bahagikan DF. dengan DF. DF. tangent Y. O bahagi F, D, E, F. A bahagi dengan DF. DF. EF. EF. Okey, jelas EF. Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Untuk soalan seterusnya pun sama. Okey, boleh? Okey. Okey. So, untuk segitiga yang kedua pun sama, kita boleh main abai-abaikan dia. Saya nak X dulu, padamkan Y, dan kita lihat dia. Okey, sebab bertentangan, X bertentangan akan jadi O, ini akan jadi A. Okey, so untuk segitiga KLM, sin X adalah LK sin bagi X ialah MK. okey, so LK bagi MK. L K bahagikan dengan MK. KM pun boleh. Cos X. Cos X. Cos So ilakah dari A bagi H. LM bagi dengan MK. KM. Bagi dengan okay. Tangent X. Tan X O bahagi A. LK bagi dengan LK bagi dengan LM. Bagi dengan LM. Okey. Sekarang ni soalan dah pergi pada Y pula. So kenalah tukar lagi. Tukar sambil warna kuning pula. Okey, tukar. Dia tukar, yang ini kena padam lah. Sebab O dah berubah. H sama. Salah pula. Okey, kemudian kita wujudkan balik Y. Okey, kita label semula. Okey, ini akan jadi hypotenuse.
Yang ini akan jadi opposite, ini akan jadi adjacent. Okey, kita namakan dia. Sin Y ialah LM. LM, KM, MK pun boleh. KM. Cos Y LK, LK bagi MK. MK pun boleh. Okey, tangent Y LM bagi dengan KL. LM bahagi LK. 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 Okey, jelas? Jelas. Okay, boleh? Ada juga yang jawab dekat chat tu. Okey, saya tak sempat nak tengok dekat chat. Okey, tapi kebanyakannya saya tengok chat. Okey, betul. Okey, jelas so untuk soalan yang seterusnya pun awak dah boleh cuba kat situ. Okey, jelas? Okey, kita tinggal beberapa minit sahaja lagi. Okey? 2 minit. 2 2 minit. minit lagi. Okey. Habiskan dah cikgu. Okey. Okey. Habiskan sedikit je lagi. Alamak. Dekat kita punya nota tadi. Kan, ni nota kita tadi ni. Okey. Okey, ini apabila segitiga tu tak ada nilai. Macam mana pula kalau segitiga tu ada nilai? Okey. Nampak tak? Jadikan nombor dengan nilai. Betul. Okay, saya nak atas. Okey, contohlah saya ada segitiga. Okey, nampak tak segitiga ni? Segitiga bersudut tegak. Okey, nilai dia adalah sini 3 cm, 4 cm, 4 cm dan 5 cm. Okey, kemudian sudutnya ada di sini. Okey, dapatkan sin bagi sudut tersebut. Ingat balik. So toa. Okey, sin ialah opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey, apa dia? 3/5. O. 3 Kita letaklah sini ialah O. H ialah 3 bagi Ialah 5. 3 bahagi dengan 5. 5. Alamak, saya ada masalah sikit dengan pen saya. Okey, so sin theta adalah 3 bahagi 5 sebab opposite bahagi dengan hypotenuse. Dia dah memang suruh keluar lah, tiba-tiba dia hilang Kan tiba-tiba hilang dia dah memang suruh keluar lah, tak apalah. Okey. Dapat tempoh. Dia dah time dah. Jadi memang lah. Okey. Tepat-tepat lah. Dia memang dah set timing lah cikgu. Okey, sebelum kita habiskan kelas yang tadi belajar, okey. Yang tahu pengetahuan awak yang sebelum ni awak dah belajar statistik. Okey. Itu berkaitan dengan panjang sisi segitiga. Okey, kemudian Cikgu lagi lah cikgu. Memang suruh keluar betul tu siapa lagi ke? Itulah. Cikgu cakap. Cikgu lagging, cikgu sampai tak faham cikgu. Tak faham apa cikgu cakap apa. Habis masa. Kalau saya internet. Hello. Bunyi sikit. Bunyi dia saya. Saya Cerita orang dengan saya Tak dengar lah. Betul. cikgu dah dengar. Cikgu lag lagi. Okey. Lag. Lag lagi. Lagi. Tak macam. Bila muncul. Tak boleh. Cikgu cakap Siap ni. Dia memang nak cikgu keluar ke apa siap ni? Aduh. Google Meet kalau hang ke apa. Entah.
Ada. Cikgu tak je. Cikgu lekat duk. Cikgu tak gerak. Faham ni. Okay, saya Cikgu. Cikgu dah keluar. dah keluar ke? Dah. Dah Tak ada, keluar. Belum. Dah okey dah, dah Oh, okey dah. boleh cikgu. Cakap je cikgu. Dah. Cakap je. Dah, Okey. Cikgu dah hilang lagi. Hilang lagi pula. Dah, Mana ada. dah okey, dah okey, dah okey. Cakap cepat. Okay, dia suruh keluar ni dah habis masa. Kita sambung next class sebab dah habis masa dah. Sambung next class. Bersiap Okay. bersedia dengan subtopik yang seterusnya iaitu lebih pada sin, kosan dan juga tangent. Okay, boleh? Boleh. Okay, jumpa lagi next class. Jangan lupa Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Syukran Terima Jazz. kasih Cikgu Asika. sama-sama. Krik. Syukran Jazz. Cikgu. Ya. Kau Irun je. Dah. Pus sekolah agama. Dah ke soal agama ke? Aku seorang tak ke je. Siapa tu? Jangan left group Ya, jangan left ya. Ramai Jangan dah left. Tapi ramai sekarang left. kita lihat Terus 72 dah. Semua rehat. Tadi 140. kalau rehat sampai pukul 11.30 kita akan start kelas sains. Gunakan link yang sama. Okey. Alright. Okey cikgu. Okay, kalau nak stay boleh. Okay, kalau rasa nak pergi rehat dulu nanti masuk balik gunakan link yang sama. Okey. Okay. Selamat Okay. Bye berehat. Cikgu. Selamat minum pagi. Okay. Jaga diri Cikgu Sarina. Ya, sekejap lagi jumpa. Okay.